Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Welcome back to another episode of my video, guys. So, pada hari ini, aku ingin berkongsi dengan korang pasal satu perayaan tau. Satu perayaan yang sambut satu dunia. Ramai yang argue pasal benda ni. Okay, ramai yang kata benda ni bukan perayaan agama. Benda ni bukan perayaan itu, perayaan ini. So, semua agama boleh sambut lah apa benda semua. Kat sini aku ingin share dekat korang semua, terutama mereka yang Muslim kat luar sana, yang beria-ia mengatakan bahawa ini bukan perayaan agama. Okay, jadi aku nak beritahu korang silap lah. Macam korang dapat baca kat tajuk, aku nak bercakap pasal Halloween. Okay, kita baru je masuk minggu pertama pada bulan November ni. Jadi masa Oktober, siapa tak tahu kan pasal perayaan Halloween ni semua kan. Dan apabila bercakap pasal Halloween, memanglah ramailah orang akan sambut, satu dunia sambut. Okay, tetapi kebanyakan mereka yang sambut Halloween ni, tak kira lah apa jua agama diorang ni yang sambut Halloween ni, kebanyakan mereka masih tak kenal, tak tahu apa benda yang mereka sambut itu. Sebab aku tanya ramai kawan aku yang Kristian juga, you guys actually knows what Halloween is? Dan ramai juga yang tak tahu. Jadi kalau bagi mereka yang pergi church yang beragama Kristian pun tak tahu apa benda sebenarnya Halloween, aku doubt lah orang Melayu yang sambut ni tahu dah pasal apa benda Halloween tu. Dan best part is they have the guts untuk bagi tahu aku bahawa ini bukan perayaan agama dan mereka boleh sambut dan sebagainya. Jom, tanpa melengahkan masa, aku bawa korang kita kenali apa benda ke Halloween sebenarnya. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dulu channel ni, klik sekali bell button tu untuk notification, dan let's dive into the video. Rata-rata orang Malaysia ni masih tak tahu tau, masih tak kenal apa itu Halloween. Alright, dan apa yang mereka tahu adalah ini disambut pada hari terakhir Oktober, 31st of October menjelang masuk November, the 1st November. Actually, the root of the celebration bermula dekat Europe tau, all the Celtic culture kat sana kan. Dan benda ni dibawa masuk ke US oleh imigran daripada Europe. From the name itself, nama Halloween tu actually datang daripada perkataan Hallow tau. Dan perayaan ini nama sebenarnya adalah All Hallows Eve. Dan kalau korang nak tahu, perayaan ini terbagi kepada dua punya hari tau, dua perayaan yang berbeza actually. Yang first is called All Hallow Eves, yang disambut pada 31 Oktober. Pada 1 November, mereka sambut All Saints Day. Kedua-dua perayaan ini adalah untuk tribute, untuk pay homage kepada Saints, Santos. Dalam bahasa lain bagi Saints adalah Hallows, and mereka pendekkanlah menjadi Halloween dan sebagainya. Bermula daripada masyarakat pagan dulu pun, alright, dengan Kristian juga, mereka celebrate ni kerana macam transition tau, macam transition musim, daripada musim yang lebih banyak siang kepada lebih banyak malam, lebih banyak gelap. Bila masuk 1 November tu, mereka akan celebrate di mana nak start masuk musim sejuk, di mana waktu malam diorang akan lebih panjang daripada waktu siang. The All Saint Day ni yang diselebrate pada 1 November ni pula adalah tribute ataupun dia pay homage kepada santos-santos ataupun padri-padri Kristian yang dulunya banyak mereka mati kerana memperjuangkan agama mereka. Pada asalnya, All Hallows Eve ni disambut pada May 13 tau. Pada May 13, 13 Mei. Tetapi, nak dijadikan cerita, orang pagan ada sambut this Hallowed punya celebration on 31st October. Jadi, Pope pada ketika itu, Pope Boniface yang keempat, dia tak nak pagan, orang-orang pagan ni dapat perhatian. Jadi dia ubah tarikh All Saint Day tu daripada 13 Mei kepada 1 November. Macam aku cakap tadi, kenapa orang-orang Europe sana celebrate this 31st October punya celebration adalah kerana untuk macam nak usher, untuk nak masuk kepada musim sejuk ni, di mana waktu gelap mereka, waktu malam mereka lebih panjang daripada waktu siang. Selain daripada itu, pada waktu ini juga, musim ini, ketika ini, di mana waktu malam lebih panjang daripada waktu siang, adalah di mana keadaan boundary antara alam yang telah mati dan juga alam yang tengah hidup sekarang ini, sempadan itu, boundary itu adalah dalam keadaan yang paling nipis sekali. Jadi, people from the other side, alam yang telah mati itu, roh-roh mereka tu banyak berkeliaran pada waktu malam 31 Oktober ni. So that particular night actually setiap tahun adalah di mana boundary itu, sempadan itu adalah paling nipis, dan pada saat ketika inilah kebanyakan roh-roh dikatakan berkeliaran. Tarikh ini, perayaan macam ini bukan sahaja disambut oleh orang pagan, bukan sahaja disambut oleh orang Kristian, malah kaum Yahudi juga ada perayaan seperti ini. This Jewish holiday dinamakan Yom Kippur, also typically celebrated during the end of October, di mana mereka akan berdoa, mereka akan menyambut kedatangan roh-roh ini yang konon-kononnya balik, di mana dalam keadaan ini, pada ketika ini, sempadan antara alam roh dengan alam nyata ini dalam keadaan yang nipis, keadaan yang thin. Jadi mereka boleh jumpa sanak saudara mereka, jadi mereka berdoa dan sebagainya. Sebab korang faham lah maksudnya. So this celebration, this activity dilakukan oleh agama-agama ini. Untuk orang pagan pula, celebration ini dipanggil celebration
Samhain. Banyak ritual-ritual di dalam seremoni ini oleh orang-orang pagan ini. Dan mereka ni, orang-orang pagan ni itself, pakai benda-benda yang menakutkan dan sebagainya kerana apa tau? Kerana mereka percaya pada malam ini, ketika ini, the boundaries are very very thin, maka roh-roh ini akan keluar, akan lintas masuk dekat alam manusia ini. Mereka berpakai pakaian seperti menakutkan semua itu, macam roh-roh orang yang mati itu. Kerana apa? Kerana mereka nak blend in supaya hantu-hantu ni tak kacau diorang. Nampak macam hantu lebih kurang sama je kan. Sebab itulah mereka pakai macam ni. Agama Kristian yang start pick up this tradition, this celebration, yang menghidupkan lagi benda ni setelah orang pagan dengan Yahudi tak celebrate dah. Ada tapi tak macam orang Kristian celebrate lah. Pada mula-mula dulu, masa awal-awal benda ni di-celebrate, okay, kat Europe, celebrationnya pada malam 31 bulan Oktober tu, ramai akan berpakaian seperti saint, seperti santos, seperti padri-padri ini. Mereka akan pergi dari satu rumah ke rumah lain untuk recite verse from the Bible, untuk menyanyikan lagu-lagu gospel dan sebagainya. Dan orang-orang ini akan minta the soul cake. Mereka akan minta upah berupa soul cake. Dia macam biscuit lah, okay, biscuit cake kecil-kecil macam tu, okay. Dia panggil untuk macam nak feed dia punya soul, untuk selepas mereka melakukan ibadah-ibadah ni daripada rumah ke rumah. Mereka bagi treat merupakan soul cake itu, biscuit itu, kepada orang-orang budak-budak ni yang pakai baju saint apa semua ni, yang baca doa, yang baca gospel, nyanyi gospel kat rumah-rumah orang ni. Soul cake ni pula ada dia punya celebration juga, berlaku pada 2 November. Jadi this tradition of trick or treat ni, apa benda semua ni, dia ambil juga daripada celebration Soul Cake punya festival juga. Soul Cake punya celebration ni pada 2 hari bulan November pada asalnya. Dan mereka combinekan actually sebab banyak sangat cuti. Jadi mereka from 31st sampai 2 hari bulan tu panjang sangat, mereka compilekan untuk satu malam sahaja. Dan kostum itu evolve daripada kostum yang santos, dan kemudian kostum seperti mana orang pagan pakai yang macam menakut-nakutkan apa benda semua tu kan. Mereka actually dah fuse kan. Mereka infuse kan celebration antara pagan, antara Jew, antara Kristian ni, mereka fusionkan untuk lahirkan the Halloween seperti mana kita dapat lihat sekarang ini. Jadi guys, dekat sini secara terang-terangan dia punya sejarah, dia punya story, dia punya kenapa diorang sambut dan sebagainya itu, kenapa diorang buat trick or treat dan sebagainya itu, semua itu adalah based on ritual keagamaan. Mereka memuja, tribute, pay homage kepada saint-saint yang mati dalam peperangan Kristian dulu. Jadi kat sini, bagaimana orang-orang ni boleh cakap perayaan ini asalnya bukan perayaan agama, it's a perayaan culture macam tu. It doesn't make sense at all. Dan mungkin ramai akan kata lepas tengok video ni, semua akan kata macam, oh tak apa, bukannya kita buat apa-apa pun, tak ada niat pun, dia suka-suka je. Tetapi aku ingin sebut di sini bahawa akidah itu begitu sangat-sangat sensitif. Kita, apa yang kita niat, apa yang kita terdetik, semua itu bukan untuk kita saja tau. Kerana apa yang kita niat, apa yang hati kita terdetik, apa benda yang kita ucapkan, tuturkan, katakan adalah antara kita dengan Tuhan. Sangat-sangat berkait dengan akidah. Dan akidah ni kita tahu tak boleh buat main. Walaupun kita tak ada niat, tapi kita bercakap, kita lafazkan, akidah kita boleh terpesong. Kita ni hidup kat akhir zaman ni, kita dipupuk dengan pelbagai celebration yang tak sepatutnya disambut. Semudah birthday, ada kek, potong kek, tiup lilin dan sebagainya tu. Aku kalau boleh nak ubah nak benda tu tau. Some people might be agreeing with me, some people might be not agreeing with me, but again, I don't live by your justification at all. Jadi aku tak menganggapkan benda itu sebagai satu yang aku perlu ambil kisah pun. Tak kira lah sama ada antara korang ke ataupun antara family member aku ke, orang-orang keliling aku ke, it doesn't matter at all. So guys, aku harap korang faham apa yang aku nak sampaikan dalam video ni. Bagi mereka kat orang kat luar sana yang still mengatakan bahawa Halloween ni bukan perayaan agama, I just want to tell you that you're wrong and I'm right, okay? So yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay positive, be good Muslim as always. Bye bye guys.